Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Di sini Cikgu Roy. Cikgu harapkan, cikgu doakan agar murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat dan ceria hendaknya. Hari ini kita masih berada di tema ke-7, Kelestarian Alam, unit ke-21, Teknologi Hijau. Tajuk kita hari ini adalah Tiba-tiba Cerah. Murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 162. Itu maklumat lanjut. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada kali ini. Standard kandungan kita pada 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks, manakala standard pembelajaran kita pada 5.3.4, memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan songsang mengikut konteks. Kriteria kejayaan kita pula di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang dalam tikan. Manakala kriteria yang kedua adalah membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang menggunakan frasa yang diberikan. Baiklah, murid-murid dah bersedia? Kita masuk ke aktiviti yang pertama, mengenal ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Kita kenal dulu. Baiklah, apa yang dikatakan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang? Ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang ni dikategorikan dengan merujuk kepada kedudukan subjek dan predikat dalam ayat. Subjek ni maksudnya objek ataupun bahan utama penceritaan kita, dan predikat adalah penjelasan ataupun huraian berkenaan apa yang dilakukan, apa keadaan ataupun situasi yang berlaku pada subjek. Mengikut susunan ayat biasa, selalunya penceritaan ayat biasa, subjek akan dinyatakan terlebih dahulu diikuti dengan predikat. Manakala ayat susunan songsang akan memerlukan kita menyatakan predikat terlebih dahulu, penceritaan terlebih dahulu, diikuti subjek. Dan satu ciri utama ayat susunan songsang adalah kehadiran tanda koma yang akan memisahkan predikat dan subjek dalam penceritaan. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama adalah contoh yang disertakan di dalam buku teks muka surat 162. Contoh ayatnya, sensor pergerakan ini menjimatkan elektrik. Kalau ikut susunan ayat biasa, subjek sensor pergerakan ini terletak di depan dan penceritaan dia, huraian predikat dia, penjimatkan elektrik diletakkan di belakang. Dan kalau susunan ayat susunan songsang, menjimatkan elektrik sebagai predikat tadi akan diletakkan terlebih dahulu, diujarkan terlebih dahulu sebelum subjek. Ayat susunan songsang tadi akan berbunyi menjimatkan elektrik sensor pergerakan ini. Kita tengok contoh yang kedua. Ayat susunan biasa akan berbunyi, Datuk Azizul Hasni telah berjaya memenangi pingat perak dalam acara Kirin. Kalau ayat susunan songsang, subjek tadi Datuk Azizul Hasni akan diletakkan di bahagian belakang ayat. Manakala predikat dia telah berjaya memenangi pingat perak dalam acara Kirin, Datuk Azizul Hasni Awang. Kemudian kalau murid-murid boleh lihat pada contoh, terdapat tanda baca koma diletakkan memisahkan predikat dengan subjek. Itu adalah ciri-ciri ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Baiklah, sekarang kita rujuk pada petikan. Kita perlu membaca dan memahami petikan. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 162. Kita baca bersama-sama. Okey, tugasan murid-murid baca
dan lakonkan petikan. Kalau ada rakan kita boleh lakonkan, jika tidak murid-murid boleh melakonkan petikan ini bersama ahli keluarga di rumah. Baiklah, kita dengar. Tiba-tiba cerah. Afifi melihat ayahnya menambah baik sistem lampu di dalam bilik air. Dengan ayahnya, Afifi berbual-bual. Setelah selesai, Afifi menyenaraikan kebaikan teknologi tersebut kepada alam sekitar. Afifi, apakah yang sedang ayah lakukan? Ayah menjawab, ayah memasang sensor pergerakan pada lampu ini. Afifi, ayah memasang sensor pergerakan ini mengapa? Untuk mengelakkan pembaziran elektrik, ayah memasang sensor ini. Adik kamu, apabila keluar dari bilik air, selalu lupa mematikan suis lampu. Bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Dengan alat ini, lampu di dalam bilik air akan menyala secara automatik apabila adanya pergerakan. Akan terpadam secara automatik pula lampu apabila tiadanya pergerakan. Wah, sangat bagus sensor ini. Ya, Afifi, teknologi ini sangat cekap. Yang lebih penting, alat ini dapat menyokong usaha pelestarian alam. Terima kasih, ayah, kerana mengajar kami untuk memelihara alam kita ini. Okey, itu adalah dialog antara Afifi dan ayahnya di berkenaan sensor. Okey, sambil-sambil tu soalan mudah, jawab secara lisan. Yang pertama, apakah yang ayah Afifi lakukan? Apa yang dilakukan oleh ayah Afifi? Kalau tengok gambar tu kita tahu ayah Afifi sedang memasang sensor pergerakan. Okey. Soalan kedua, mengapakah ayah Afifi melakukannya? Mengapakah ayah Afifi memasang sensor pergerakan? Ayah Afifi memasang sensor pergerakan kerana adik Afifi sering terlupa mematikan suis lampu apabila keluar dari bilik air. Okey, bagaimanakah alat itu berfungsi? Alat apa yang dimaksudkan di sini? Sensor pergerakan itu bagaimana dia berfungsi? Okey, boleh jawab? Alat itu berfungsi dengan cara menyalakan lampu di dalam bilik air secara automatik apabila adanya pergerakan dan akan terpadam secara automatik pula bila tiadanya pergerakan. Dan soalan yang terakhir, di manakah dialog ini berlaku? Murid-murid boleh lihat gambar di mana? Ya, sudah tentu di bilik air. Murid-murid boleh bertukar-tukar soalan, kongsi soalan dengan kawan-kawan berkenaan tajuk ini. Baiklah, kita pergi ke aktiviti yang seterusnya, aktiviti yang ketiga, iaitu mengenal pasti ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Baiklah, dah bersedia? Baiklah, yang pertama kita rujuk semula petikan dialog Afifi dan ayahnya dan kita cuba untuk mengenal pasti ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang yang terkandung dalam petikan tersebut. Baiklah, murid-murid boleh rujuk petikan ini. Dan Afifi melihat ayahnya menambah baik sistem lampu di dalam bilik air. Ayat ini telah diwarnakan biru. Ia sebenarnya adalah contoh ayat susunan biasa. Dan ada lagi ayat susunan biasa yang kita boleh temui. Apakah yang sedang ayah lakukan? Yang itu pun adalah ayat susunan biasa. Selain daripada itu, jawapan ayah Afifi, ayah memasang sensor pergerakan pada lampu ini, itu pun ayat susunan biasa. Jadi murid-murid boleh cari lagi ayat susunan biasa, maksudnya ayat di mana subjek berada di hadapan predikat, dan ini adalah contoh yang cikgu temui. Dan murid-murid boleh mencari sekiranya ada lagi ayat susunan biasa yang terkandung dalam petikan yang cikgu tidak tandakan. Baiklah, untuk ayat susunan songsang, sebelum tu ayat susunan biasa ni kita senaraikan
Afifi melihat ayahnya menambah baik, itu yang pertama tadi. Kemudian ayat kedua, apakah yang ayah sedang lakukan. Dan yang ketiga, ayah memasang sensor pergerakan pada lampu ini. Dan ada lagi 3 yang murid boleh isikan ke dalam senarai ayat susunan biasa ini. Kemudian kita lihat untuk ayat susunan songsang pula. Yang pertama tadi diberikan dengan ayahnya Afifi berbual-bual. Kemudian yang kedua, ayah memasang sensor pergerakan ini. Mengapa? Yang ini adalah ayat susunan songsang berbentuk ayat soal, ayat tanya. Kemudian yang ketiga, untuk mengelakkan pembaziran elektrik, ayah memasang sensor ini. Itu adalah contoh-contoh ayat susunan songsang yang terdapat dalam petikan. Bila murid-murid dah temui, buat senarai seperti ayat susunan biasa tadi. Kita senaraikan untuk memudahkan murid memahami kan perbezaan di antara ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Baiklah, itu aktiviti kita yang ketiga. Kita masuk ke aktiviti yang keempat, membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Kita dah tahu macam mana nak kenal pasti ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Kita dah tahu ciri-cirinya. Jadi sekarang tugasan murid-murid adalah untuk membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Kita lihat aktivitinya bagaimana. Baiklah, murid-murid boleh merujuk gambar dan frasa yang diberikan pada di muka surat 162 di bawah petikan tadi. Di situ ada diberikan 3 gambar dengan 3 frasa yang berbeza. Gambar pertama, jimat tenaga frasanya. Kemudian gambar kedua dengan frasa mengurangkan pencemaran karbon. Gambar ketiga, alam sekitar terpelihara. Dan menggunakan gambar dan frasa yang diberikan, murid-murid dikehendaki untuk membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang bagi ketiga-tiga situasi berkenaan. Bermaksud setiap gambar dan frasa mempunyai satu ayat susunan biasa dan satu ayat susunan songsang yang berkaitan. Jadi bagaimana kita nak lakukan? Terujuk gambar pertama. Gambar pertama tu dengan frasa dia jimat tenaga. Okey, contoh ayat yang cikgu berikan, teknologi sensor pergerakan membantu penjimatan tenaga elektrik. Teknologi sensor pergerakan membantu penjimatan tenaga elektrik. Ini ayat susunan biasa, manakala ayat susunan songsangnya membantu penjimatan tenaga elektrik, teknologi sensor pergerakan. Itu contoh. Murid-murid boleh membina ayat yang berlainan dengan syarat ayat tersebut mesti ada frasa jimat tenaga. Kita tengok gambar yang kedua. Gambar yang kedua pun cikgu letakkan teknologi sensor pergerakan di hadapan sebagai subjek dan di belakang di dalam ayat susunan songsang. Jadi murid-murid boleh menggunakan perkataan selain daripada teknologi sensor pergerakan, tetapi murid-murid kena pastikan yang dalam ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang yang dihasilkan tu ada frasa mengurangkan pencemaran karbon yang terkandung di dalam ayat tersebut. Dan sama seperti ayat yang ketiga, perlu ada frasa alam sekitar terpelihara di dalam frasa yang digunakan, di dalam ayat yang dibina. Baiklah, dengan itu maka tamatlah sesi pembelajaran kita hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas masa yang diluangkan dan semoga apa yang kita kongsi pada hari ini akan memberi manfaat kepada murid-murid. Dan sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu ingin berkongsikan sedikit kata-kata nasihat. Goresan rasa. Kejayaan bukan hanya boleh diukur dengan kemenangan. Ia juga dinilai dengan kemampuan sang pencabar untuk menumbangkan halangan dan berhadapan dugaan dalam usaha memiliki cita-cita. Kejayaan atas penderitaan orang lain selalunya akan merentap sebahagian atau seluruh kepuasan atas kemenangan. Jadi, sentiasalah yakin bahawa bukan hanya nilai kemenangan itu yang jadi sejarah. Jalan yang dilalui, tekad hati berdepan cabaran, serta doa dan keyakinan dalam perjalanan, itulah yang akan memberi erti pada sebuah kejayaan. Kesemua itu akan menjadi sejarah yang menghiasi piala sebuah kemenangan. Terus belajar, terus berjuang. Sehingga jumpa lagi.